Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi tamim bil khair. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله العظيم. Ahlan kepada panel kita khususnya iaitu Ustaz Muhammad Nazir dan juga Ustaz Fauzan ke dalam tadabbur surah Al-Kahfi pada ayat 31 dan juga ayat 32. Dan tidak dilupakan kepada penonton-penonton melalui live Facebook Tadabbur Center yang bersiaran langsung. Kita akan bersiaran langsung lebih kurang 1 jam bermula daripada jam 9.09 sehingga jam 10.09 malam. Mungkin ada agak rushing kan, kita terkejar dengan isyak sebentar tadi dan saya mengharapkan penonton-penonton kita sambil kita isi rohani ni, mungkinlah ada kunyah ke, ada tengah minum-minum ke kan. Okey, kita isi juga rohani kita dengan tadabbur surah Al-Kahfi sebab kebanyakan daripada kita selalu memperdebatkan tahlil ke, kahfi ke, yasin ke, mana satu yang perlu diutamakan ni. Alangkah baiknya kalau kita dapat tadabbur satu ayat, kita amalkan dan end up-nya kita nak satu je, iaitu kata Imam Nawawi, kita nak menyucikan jiwa kita, tazkiyatun an-nafs daripada proses tadabbur ini. Okay, insyaAllah sedikit recap untuk tajuk kita ataupun trailer untuk tajuk kita pada hari ini, ayat 31 dan ayat 32 surah Al-Kahfi. Sebentar tadi saya ada bacakan dan kita telah memasuki lebih kurang ada 4 cerita utama di dalam suratul Kahfi dan salah satunya kita akan sentuh pada hari ini berkaitan dengan kisah dua pemilik kebun. Dan ayat 31-32 ini menceritakan bagaimana adanya ganjaran yang Allah berikan dan juga ada juga perbandingan yang Allah letakkan pada ayat 32. Dan sangat-sangat cantik sebab tadi pula saya ada seminar dengan TNB bersama dengan Ustaz Syahari dalam tadabbur surah Al-Kahfi kepada geng-geng TNB ni lah. Tak adalah kita nak main PS4. Tak adalah kita nak dengar kuliah ni kan, nak charge elektrik semua, tak ada. Jadi apa yang saya dapat adalah pada ayat 31 ini satu dapatan yang sangat menarik, iaitu saya nampak tadi orang-orang TNB ni kebanyakannya datang kuliah, datang seminar, emas tu dia Mami Jarum. Kan penuh. Dan saya timbul satu persoalan yang sangat menarik untuk kita kupaskan. Bagaimana proses dia mendapatkan emas tersebut? Kerja apa dia buat? Kerjaya apa yang dia ceburi? Peringkat macam mana untuk mendapatkan emas tu sampai setinggi-tinggi lengan lah kalau boleh kan. Jadi insyaAllah pada ayat 31 akan diceritakan bagaimana proses, bagaimana Allah menjanjikan pada ayat 30, dan proses inilah yang menjadikan satu proses yang sangat menarik, amalan yang kita terima dan bagaimana Allah mengganjarkan kepada orang-orang yang soleh. Okay, insyaAllah tanpa saya buang masa lagi, kepada penonton-penonton boleh share dulu kepada rakan-rakan kita video pada hari ini, live pada hari ini. Dan saya tekankan di sini kepada para panel, anda ada lebih kurang 15 ke 20 minit untuk mengupas satu ayat, dan selebihnya kita berikan ruang kepada sahabat-sahabat viewer untuk letakkan, mungkin ada soalan, mungkin ada pendapat, mungkin ada idea kepada panel-panel kita pada hari ini. Yang saya perkenalkan yang pertama sekali Ustaz Fauzan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ahlan Ustaz. Dan seorang lagi tak lain dan tak bukan Ustaz Nazri kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma gambar tak keluar lagi. Gambar tak keluar lagi. Okey, di backstage. Saya je yang nampak lupa. Okey, jadi insyaAllah tanpa buang masa, saya serahkan kepada Ustaz Fauzan untuk 21 Suratul Kahfi. Silakan Ustaz.
Terima kasih kepada moderator Ustaz Lutfil Hadi dan yang dihormati sahabat panel Ustaz Muhammad Nazri, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana kita pada malam Jumaat ini kita bukan sahaja membaca surah Al-Kahfi tetapi kita juga mentadabbur satu ayat daripada surah Al-Kahfi atau dua ayat daripada surah Al-Kahfi. Dan kebiasaannya para ulama bila mentadabburkan satu ayat begini, maka metodologi yang digunakan adalah metodologi tafsir tahlili. Bermaksud kita menghuraikan satu ayat tu secara terperinci. Ya, tetapi dengan waktu yang terhad ini mungkin kita tidak dapat menghuraikan dengan panjang lebar lah, dan saya pun bukan ahli dalam untuk menghuraikan secara panjang lebar. Jadi kita ambil setakat mana yang mampu, insya-Allah. Baik, tuan-puan sidang penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, surah Al-Kahfi ialah surah cahaya, surah An-Nur yang menerangi kehidupan kita antara satu Jumaat ke satu Jumaat. Ya, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Bermaksud sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dua Jumaat. Bermaksud, ya, seseorang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat bukan bermaksud hari itu pada waktu siang hari sahaja. Ya, kata para ulama, sunat untuk kita membaca Al-Kahfi sehingga 3 kali. Ya, pada malam Jumaat, pada pagi Jumaat selepas subuh, dan pada petang Jumaat selepas asar. Dan antara yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, beliau membaca surah Al-Kahfi ini setiap malam. Jadi bermaksud surah Al-Kahfi ini bila diamalkan oleh seorang sahabat Nabi, dia dan cucu Nabi SAW, diamalkan untuk membacanya setiap hari, maka itu adalah bacaan yang sangat penting, bacaan yang sangat ditekankan oleh para sahabat. Dan perlu juga kita tahu, tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita kata sahabat Nabi baca satu surah tu setiap hari, bukan bermakna dia baca satu surah itu sahaja sebagai amalan dia. Ya, sahabat Nabi dia boleh jadi baca satu Quran tu setiap malam. Ya, kerana kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Jadi surah Al-Kahfi adalah surah yang kita perlu baca untuk mencari makna-makna dalam kehidupan kita, mengisi kehidupan kita sepanjang minggu. Kerana inilah benteng, inilah cahaya untuk kita berhadapan dengan fitnah yang sangat besar pada hari zaman, kegelapan yang kita perlu sinari dengan cahaya. Ya, kegelapan kita di akhir zaman ini ialah kegelapan fitnah Dajjal. Dan juga kegelapan yang kita perlu terangi dengan cahaya surah Al-Kahfi ini ialah kegelapan iblis dan syaitan. Maka perlu, tuan-puan dirahmati Allah, kita membaca surah Al-Kahfi bukan sekadar bacaan dengan lisan sahaja, bukan dengan betulkan makhraj sahaja. Minta maaf saya ni macam ada simptom juga sebenarnya. Baik. Bukan sekadar kita membaca dengan lisan sahaja, tetapi kita membaca dengan hati. Kita membaca dengan akal. Ya, kerana sesuatu fadilat bagi suatu surah itu, kata Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ya, kata beliau, fadilat setiap surah itu akan diperoleh, ya, semakin banyak sekiranya seseorang itu mengamalkan isi kandungannya. Ya, seperti mana surah Al-Baqarah akan menghalau jin dan syaitan daripada rumah sekiranya dia beramal dengan hukum hakam dalam surah Al-Baqarah. Maka surah Al-Kahfi akan menerangi kehidupan kita pada sepanjang minggu sekiranya kita beramal dengan intipati makna dalam surah Al-Kahfi. Tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, surah Al-Kahfi seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz moderator sebentar tadi, dia mengandungi 4 kisah. Dan kisah yang pertama dalam surah Al-Kahfi yang telah diselesaikan oleh panel-panel kita dalam siri-siri sebelum ini ialah berkaitan dengan kisah yang pertama, kisah Ashabul Kahfi, iaitu kisah tentang pemuda-pemuda yang melarikan diri daripada fitnah. Ya, dan fitnah itu bukan fitnah yang calang-calang fitnah. Fitnah itu ialah fitnah iman dan kufur. Fitnah seseorang itu berhadapan dengan cabaran, seseorang itu dipaksa untuk keluar daripada agamanya. Kita pada akhir zaman, Nabi SAW menyebutkan antara sifat manusia pada akhir zaman
yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya, kadang-kadang manusia itu pada waktu paginya dia beriman, tapi pada waktu petang oleh kerana banyaknya dugaan, banyaknya ujian, banyaknya cabaran yang perlu dilalui oleh seorang mukmin itu, maka boleh jadi pada waktu petang dia jadi kafir. Dan mungkinlah maksud Nabi SAW itu ialah kufur nikmat, ya, tetapi boleh juga memberi maksud dia kafir kemudian dia mengucap semula, dia masuk Islam semula, ya. Jadi sangat bahaya kita di akhir zaman ni kalau kita tidak ada benteng, kalau kita tidak ada, ya, satu kefahaman yang boleh melindungi kita daripada fitnah-fitnah, ya, pada akhir zaman ini. Jadi setelah, ya, diceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, jadi saya menutup, ya, surah Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi ni dengan ayat ke-31 daripada surah Al-Kahfi seperti mana yang diamanahkan kepada saya. Dan selepas ini insya-Allah Ustaz Nazri akan buka kisah yang baru. Jadi seperti mana kebiasaannya kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi, ya, Allah Subhanahu wa taala menutup kisah itu dengan pengajaran. Dan pengajaran dalam surah Al-Kahfi ini diceritakan pada ayat yang sebelum ini 27, 28, 29, 30 dan pada saya ialah ayat ke-31. Dan ayat 31 ini perlu kita fahami kerana dia berkaitan dengan ayat ke-30. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya aku, kata Allah, tidak mensia-siakan ganjaran yang diberikan kepada orang yang ahsana amala, orang yang dalam amalannya bukan aktsara amala, ya, bukan amalan yang paling banyak, tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang paling baik, amalan yang paling itqan, amalan yang paling berkualiti. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami tidak akan mensia-siakan amalan yang orang yang melakukan amalan yang paling berkualiti. Ya, jadi oleh kerana surah ini, ya, digalakkan untuk kita baca menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal, ya, fitnah akhir zaman. Maka antara cara untuk menyelamatkan diri kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman, tuan-tuan sekalian, ialah dengan kita meningkatkan kualiti amalan kita, ya, bukan dengan memperbanyakkan amalan tanpa kualiti. Ya, antaranya dengan cara yang dibuat oleh Tadabbur Center, dan terima kasih sebenarnya kepada Tadabbur Center menjemput saya pada malam ni. Ya, ada untuk kita bukan sekadar kita membaca Al-Quran, tetapi kita juga meneliti makna-makna Al-Quran itu, ya, supaya bacaan kita itu semakin dapat banyak pahala. Ya, kalau kita baca dengan lagi banyak anggota, kata para ulama, ini disebut tak silap saya oleh Al-Imam Nawawi, semakin banyak kita gunakan anggota badan kita ketika kita membaca Al-Quran, maka akan semakin banyak pahala. Kalau kita guna lisan sahaja, satu pahala. Kalau kita, bukan satulah, maksudnya satu anggota. Kalau kita guna mata melihat kepada mushaf, maka bertambah pahala. Kalau kita dengar dengan telinga, maka bertambah pahala. Kalau kita gunakan akal kita untuk memahami, lagi-lagilah bertambah pahala. Dan kalau kita gunakan hati, maka semakin bertambah pahala. Jadi kita nak mengejar ahsanu amala, amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik itu, kata guru kami Syekh Yusri Rushdi, ialah caranya adalah yang pertama sekali perlu ikhlas. Dalam amalan itu perlu kita mencari manakah amalan, manakah keikhlasan kita dalam amalan itu. Yang kedua ialah amalan itu perlu istiqamah. Kita kejar bukan banyak amalan, tetapi amalan mana yang kita boleh lakukan secara istiqamah. Jadi dua perkara itu ialah antara, ya, tanda amalan kita ialah amalan yang terbaik, ya, bukannya amalan yang ditunjuk-tunjuk kepada orang lain, bukannya amalan kita lakukan dengan tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam ayat ke-30 itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan ajra, bermaksud ganjaran yang diberikan kepada orang yang ahsana amala, amalan yang paling berkualiti, paling baik. Maka perkara itu dijelaskan dalam ayat ke-31 yang kita akan baca pada malam ini, iaitu ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Pada ayat ni, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu Wa Taala mendetailkan nikmat ganjaran yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dalam syurga. Ya, seperti mana disebutkan dalam surah Ar-Rahman, dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah Al-Insan. Jadi dalam surah Al-Kahfi juga ada terselit ya huraian bagi nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada hamba-Nya yang ahsanu amala dalam syurga. Kata Allah, ulaika, iaitu mereka yang beramal dengan ahsan, dengan ihsan tadi, bagi mereka ialah jannatu adnin, syurga-syurga adni. Jadi maksud perkataan adni itu ya kata sebahagian para ulama ialah nama bagi syurga. Dan sebahagian ulama mengatakan adni itu ialah maksudnya al-khuldi, bermaksud syurga yang kekal selama-lamanya, bermaksud itu ialah sifat bagi syurga. Ya, kebiasaannya bila kita berjumpa tentang nama bagi neraka atau nama bagi syurga, maka para ulama ada yang mengatakan itu ialah nama bagi syurga, dan ada sebahagian ulama yang mengatakan itu ialah sifat bagi syurga. Ya, apapun dengan apa sahaja tafsiran, ya, kita memahami bahawasanya bagi orang-orang yang beramal soleh, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia syurga-syurga, ya, bukannya satu syurga tapi syurga-syurga. Ya, kalau dalam surah Ar-Rahman Allah Taala sebut waliman khafa maqama rabbih jannatan, dua syurga. Tapi di sini Allah Taala sebut jannat, ya. Orang yang beramal soleh ini, beriman dan beramal soleh, maka Allah Taala beri kepada dia syurga-syurga yang kekal abadi, yang nikmat syurga ni berbeza dengan nikmat di dunia. Ya, kerana nikmat di dunia ini bersifat sementara, tetapi nikmat di syurga itu selama-lamanya. Kita di dunia boleh merasai nikmat, tapi nikmat di dunia kita tidak boleh mengecapi kesemuanya kerana keterbatasan masa, keterbatasan waktu, keterbatasan tempat. Tapi nikmat di syurga ini tidak ada batas bagi semua perkara. Ya, disebutkan oleh Allah Ta'ala dengan perkataan adnin. Seperti mana disebut dalam surah At-Taubah, Allah SWT sebut wa masakina tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun min Allahi akbar. Ya, dan masakin, ya, masakin maksud dia rumah-rumah yang kecil. Ya, kalau qusur bermaksud istana-istana, ya, dan ada khiyam. Khiyam ni maksud dia kemah-kemah. Itu antara sifat-sifat bagi rumah-rumah bagi penghuni syurga. Jadi di sini disebutkan jannati adnin tajri min tahtihimul anhar, bermaksud mengalir di bawah penghuni syurga ni. Kalau setengah ayat surah lain disebutkan tajri min tahtihal anhar, tapi di sini disebut tahtihimul anhar. Ya, kalau tahti itu maksud dia di bawah, ha itu merujuk kepada syurga, ya, di bawah syurga. Tapi di sini disebut di bawah mereka, bermaksud di bawah mereka-mereka yang ahsanu amala tadi. Kerana untuk meraihkan orang-orang yang berbuat baik itu, maka Allah Ta'ala kata tahtihim, bukan tahtiha seperti dalam surah lain. Jadi oleh kerana mereka itu perlu Allah Ta'ala raihkan dalam ayat ini, maka Allah Ta'ala kata sungai itu mengalir di bawah kaki mereka. Ya, bermaksud sungai dalam syurga ini berbeza sistemnya dengan sungai di dunia. Ya, kata Nabi SAW, bighairi ukhdud, tanpa ada aliran sungai itu. Sungai itu boleh jadi kalau kita boleh gambarkan sekarang ni dalam dunia seolah-olah macam ada kaca. Di bawah tu ada sungai yang mengalir. Ya, itu yang kita boleh gambarkan. Tapi dalam syurga ini kata Nabi SAW, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya, tidak terfikir oleh akal dan tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah ma la 'ainun ra'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terfikir oleh akal. Jadi itu sungai yang mengalir di bawah tapak kaki, itu antara nikmat dalam syurga. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Yuhallaw bermaksud dipakaikan mereka min asawira. Asawira ni jamak, ya, disebut oleh para ulama nahwu disebut jam'ul jam'i. Kalau kalau gelang biasa, ya, sama ada aswirah tu pun jamak kepada perkataan siwar, ya, siwarul malik, gelang, ya. Jadi mufrad dia siwar, jamak dia aswirah, dan jamak kepada jamak dia ialah perkataan ini asawir. Bermaksud terlalu banyak gelang yang diberikan kepada penghuni syurga sehingga digunakan perkataan asawir, ya, bukan perkataan aswirah, dan bukan juga perkataan
siwar, ya, seperti mana yang kita mungkin tuan-puan semua ada basic sedikit bahasa Arab. Jadi saya sebutkan perkataan yang Allah Ta'ala guna ni bermaksud gelang-gelang yang sangat banyak. Yang jamak ni ada jamak qillah, ada jamak kasrah, ya, ada sirah muntahal jumu'. Maksudnya jamak ni ada jamak yang kurang daripada 10, ada yang lebih daripada 10, ada yang tidak terhingga banyaknya. Jadi kalau nak terjemahkan, asawir di situ bermaksud gelang-gelang yang tidak terhingga banyak. Dan gelang penghuni syurga ni disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Lau anna rajulan min ahli jannah ittala'a fabada siwarahu la tamasa daw asy-syamsi." Bermaksud, kalau seorang lelaki di kalangan ahli syurga dia menunjukkan gelangnya ke penduduk bumi, maka akan terpadam cahaya matahari. Bermaksud gelang penghuni syurga ni lagi bercahaya daripada cahaya matahari, ya, tapi tidak menyakitkan mata lah. Kalau tengok matahari sakit mata. Kalau pakai gelang sakit mata tak boleh pakai lah kita. Jadi maksudnya gelang penghuni syurga ni ialah gelang yang sangat hebat, ya, diberikan kepada mereka. Kemudian min zahabin, gelang itu daripada emas, ya, dan disebut oleh para ulama gelang itu juga daripada perak. Wa yalbasuna thiyaban khudran, dan mereka memakai pakaian yang berwarna hijau. Jadi baju penghuni syurga ini ialah berwarna hijau. Yang seperti juga disebut dalam surah Al-Insan. Min sundusin wa istabraq. Sundusin kata para ulama ialah sutera yang nipis, dan istabraq, ya, kata para ulama ialah sutera yang tebal. Kata Al-Imam Suyuti rahimahullah, tidak ada perkataan yang dapat untuk menyifatkan sutera lebih daripada perkataan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sehingga disebutkan dalam Itqan, jika para ulama bahasa Arab ingin menukarkan perkataan sutera itu, ya, daripada perkataan sundus, istabrak itu kepada perkataan lain, nescaya tidak ada perkataan yang lebih layak untuk menyifatkan sutera itu dengan sifatnya yang kita kata yang sutera yang mewah, melainkan dengan menggunakan perkataan sundus dengan istabrak. Yang mana perkataan ini kita orang Melayu ni kita terjemah begitu je lah, sutera kan. Tapi kalau orang Arab, maka dia akan tahu nilai perkataan yang digunakan dalam Al-Quran. Jadi mereka memakai sutera. Kata Nabi SAW, apabila Nabi satu hari membawa sutera kepada para sahabat, maka Nabi SAW sebut, lamanadilu Sa'ad bin Mu'az afdalu min haza. Nabi SAW bawa sutera satu hari, kemudian Nabi kata sapu tangan Sa'ad bin Mu'az, ya, yang telah wafat syahid dalam syurga itu lagi baik daripada sutera yang kamu ada pada hari ini. Jadi itu menyifatkan sutera yang Allah Ta'ala berikan dalam syurga kepada penghuni syurga. Kemudian muttaki'ina fiha 'alal araik. Muttaki'in bermaksud mereka bersandar, ya, fiha di dalam syurga 'alal araik. Araik ni jamak kepada arikah. Arikah ni bermaksud sururun, katil-katil ataupun singgah-sana yang dipenuhi dengan corak-corak yang sangat cantik. Jadi ini kita kata sebagai tempat duduk, tempat berehat. Dan dalam surah Al-Waqi'ah disebut mutaqabilin, mereka berhadapan antara satu sama lain menaiki ataupun duduk di atas katil-katil ini. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kesimpulan kepada apa yang Allah Taala berikan kepada penghuni syurga itu, ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Ya, ni'ma maksudnya sebaik-baik ganjaran as-sawab, wa hasunat, okey, hasunat pun maksudnya sebaik-baik, murtafaqan ni diambil daripada perkataan rifqun. Rifqun ni maksud dia lembut. Jadi maksudnya tempat untuk seorang itu berasa lembut dalamnya. Jadi itulah sebaik-baik tempat untuk manusia itu berasa lembut. Kalau tengok terjemahan dia kata murtafaqan ni tempat berehat. Ya. Asal maksud murtafaqan ialah tempat yang orang tu duduk dan dia rasa lembut, itulah tempat berehat. Jadi kalau dalam syurga, dalam neraka disebut sebelum ni wasa'at murtafaqa, itu ialah seburuk-buruk tempat orang duduk dalam keadaan lembut, tapi sebenarnya digunakan dalam bentuk kiasan, bukan hakikat, itu adalah kiasan, tapi di sini ialah hakikat, bermaksud syurga adalah sebenar-benarnya tempat berehat bagi orang-orang yang beriman. Ya, dan suka untuk saya ingatkan di akhir ini, tuan-puan dirahmati Allah, kita beramal
bukan matlamat yang utama kita untuk syurga. Ya, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah selepas menyebut wa masakin tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar. Ya, kalau kita beramal untuk syurga, maka kata Imam Nawawi dalam syarah Arba'in, dia kata maka kita ni adalah seolah-olah ibadun tujar, hamba-hamba Allah yang berniaga. Ya, kita menjual amalan kita untuk membeli syurga daripada Allah. Ya, tapi kita perlulah sampai kepada satu peringkat kita ibadatullahil ahrar, ibadullahil ahrar. Orang yang beribadah kepada Allah hanya semata-mata untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita ikhlas kerana Allah, maka tujuan kita masuk syurga itu bukanlah semata-mata untuk mendapat semua nikmat ni. Ya, bukanlah kerana nak bidadari, bukanlah nak pinggan mangkuk, bukanlah nak pakai baju. Tapi matlamat kita yang utama adalah untuk mendapat redha Allah dan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Dan apa yang Allah Taala bagi itu adalah kesenangan yang Allah Taala kurniakan kepada orang yang telah bersusah payah di muka bumi ini, ya, dengan amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan kita semua akan tergolong dalam golongan orang yang memasuki syurga adni, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa alam. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Allah, seolah-olah kita dibawa ke awang-awangan, kan? Kita terbayang bagaimana collection pakaian kita di syurga, hamparan-hamparan tidur kita di syurga. Dan apa yang saya boleh recapkan adalah yang paling penting sekali, ada CTA, ada call to action kepada kita yang membawa kepada ahsanu amala, iaitu yang pertama sekali kita ikhlas, dan yang kedua adalah istiqamah dalam perbuatan amal kita. Jadi setelah kita berlayar mengenali syurga, kita masuk kepada ayat yang ke-32 ini yang akan dikupaskan oleh Ustaz Nazri. Silakan Ustaz. Okay, na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada moderator. Terima kasih juga kepada Ustaz Fauzan atas kupasan yang tercengang saya mendengarnya. Setiap satu perkataan itu dikupas detail oleh Ustaz. Cuma saya nak bawa satu ayat 32. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a. Sadaqallahul azim. Sebelum kita masuk ke dalam ayat ini, yang juga Allah sebut jannah kat sini, jannataini, dua syurga. Sebelum itu, ayat 31 Allah sebut tentang syurga yang dinikmati. Syurga yang dinikmati. Ayat 32 Allah sebut tentang syurga yang perlu diusahakan, jannatain. Dan menariknya pada ayat 32 ada banyak kali terutamanya pada perkataan ja'alna kali pertama, kemudian hafafna kali kedua, dan ja'alna kali ketiga. Semuanya Allah ambil kredit nikmat-nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat-nikmat yang nanti akan diterjemahkan nikmat-nikmat yang begitu luar biasa. Dan sebelum itu, ada sesuatu yang sangat menarik perhatian saya, terutamanya bila Ustaz Fauzan sebut tentang ahsana amala, ajra man ahsana amala di sini, dia trigger saya pada ayat yang ketujuh surah ini. Ayat ketujuh surah ini juga Allah akhiri dengan ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Menariknya tuan-tuan, pada ayat yang ketujuh Allah tidak kata jannah di situ, tetapi zina. Kami jadikan apa sahaja yang ada di muka bumi ini sebagai hiasan. Linabluwahum, untuk kamu diuji. Ayat 31 Allah sedang bagi tahu kita tentang hiasan di syurga. So ada hiasan waktu di dunia, tujuannya untuk diuji, untuk menguji kita. So hiasan di syurga untuk kita nikmati. So kalau kita boleh differentiate dua benda itu,
kita akan dipandu oleh wahyu supaya melihat perhiasan ni di dunia sebagai bentuk ujian, bukan untuk dinikmati. Hiasan itu perlu diurus. Gelang tangan kita mungkin, jam tangan kita mungkin, itu perlu diurus, bukan dinikmati. Kerana waktu untuk kita menikmati ni di mana? Di syurga kelak. Sebab tu Allah datangkan detail pada ayat 31. Kemudian Allah datangkan ayat 32, bentuk hiasan yang perlu diusahakan. Apa dia? Wadrib lahum. Acap kali Allah Subhanahu Wa Taala memulakan contoh-contoh yang besar dan penting dengan menggunakan perkataan idrib, daraba, pukul. Dan lazimnya bila kita pukul, buat pukulan, dia akan menghasilkan bunyi. Dan kalau dahulu waktu sekolah rendah, cikgu-cikgu nak menarik perhatian pelajar, dia akan pukul papan hitam. Attention class, attention. So rupanya bila Allah gunakan wadrib ini, dia bukan sekadar nak mengetuk pintu hati kita supaya pay extra attention terhadap contoh ini, tetapi lebih jauh daripada itu supaya kita benar-benar bawa emosi kita untuk melihat contoh luar biasa ini. Wadrib lahum, beri contoh kepada mereka, datangkan contoh kepada mereka. Masalan, apa dia? Satu contoh, rajulaini, dua orang lelaki. Ja'alna li ahadihima, kami jadikan kepada salah seorang daripada keduanya. Tuan-puan, kenapa Allah perlu mention dua orang lelaki sedangkan dia hanya nak cerita satu orang? Kan? Sepatutnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, kalau kita lah buat cerita, kita akan mulakan cerita begini, tuan-puan, ada satu orang lelaki yang sangat kaya dan begini dan begini dan begini, dan dia ada satu orang kawan tetapi kurang bernasib baik, tidak seperti dia. Kita perkenalkan lelaki yang kaya dulu, picture kekayaan dia. Tetapi Allah datangkan dengan cerita dua lelaki. Dan Allah highlight salah satu daripada keduanya. Apa yang mungkin kita boleh lihat begini, tuan-puan. Kadang kita hidup, ada community. Dan dalam community kita ni, selalunya bila kita buat perbandingan, kita akan buat perbandingan dengan hanya satu orang. Kalau mak-mak ni sekarang ni anak nak periksa SPM, nanti bila dapat keputusan, dia akan buat perbandingan dengan yang paling tinggi. Dengan satu orang. Bukan dengan semua, dengan satu orang tu. So, bila Allah datangkan dua orang, basically bukan nak cerita tentang dua orang tu, tetapi cerita tentang kita yang kita selalu suka buat perbandingan dengan orang lain. Terutamanya ada satu orang tu yang kita sangat jaki. Dia berjaya, dia dapat naik pangkat, dia begitu dan begini. Akhirnya kerana kita tak puas hati, maka kita buat cerita yang boleh menjejaskan reputasi dia. Ja'alna wadrib lahum masalah rajulaini, dua orang lelaki ataupun dua orang manusia. Dan ulama tafsir berbahas panjang tentang adakah dua orang lelaki ini muslim atau tak muslim, salah seorang muslim atau salah seorang non muslim. Yang itu saya tak nak sentuh sebab dia towards nanti bila kita baca cerita ini, kita akan dapati bahawa basically kedua-duanya Islam. Melalui mereka punya percakapan, melalui mereka punya perbualan, dan nasihat saudara dia tu, nasihat kawan dia, engkau nak syirik, kalau engkau nak kufur terhadap Tuhan yang menciptakanmu, kalau aku tak syirik pada Tuhanku. So perkataan kufur dan syirik itu associate dengan Muslim. Benda tu sebenarnya Allah sudah pun terangkan detail. So kita tak perlu nak terus berlama-lama dalam isu dia ni Muslim ke tak Muslim ke. Yang penting kita dapat sesuatu. So ja'alna li ahadihima, kami
upayakan salah seorang daripada mereka. Dan dalam kisah-kisah kisah-kisah dalam Quran ini, ada beberapa kali yang Allah datangkan dua orang. Selepas daripada ini nanti Musa bertemu dengan dua orang anak yatim. Musa juga figura yang sama bertemu dengan dua orang wanita di Madian. Kemudian perbalahan antara dua orang adik-beradik dalam surah Maidah, antara Qabil dan Habil. Kemudian di mana lagi yang kita jumpa dua orang? Dua orang adalah temu dengan Nabi Daud, nak tahu keputusan siapa yang betul dan siapa yang salah, kan? So dalam banyak-banyak dua orang ini, kisah yang ini dia dua orang yang sama kuat. Dua pihak yang sama kuat. Well, basically sama-sama kawan. Dia sebenarnya kalau kita berkawan ni tak ada yang lebih superior. Sama-sama membesar, sama-sama kuat dan sama-sama ada hak. Berbeza dengan kisah sebelum, kisah Ashabul Kahfi, mereka minoriti bertembung dengan kuasa yang kuat, besar, kerajaan. Cerita selepas ini antara guru dan anak murid, which is kita tahu guru lebih superior. Dan nanti kisah Zulkarnain, antara pemimpin agung Zulkarnain punya kuasa majority kuat bertembung dengan perkampungan Ya'juj Ma'juj yang minority yang minta tolong. So kisah ini kisah yang sama-sama kuat. So bila sama-sama kuat, apa yang perlu dilakukan? Maka kita perlu telusuri kisah ini dengan lebih detail. Cuma di awal ini pada ayat 32, bila Allah kata ja'alna li ahadihima, kami yang transform salah seorang daripada mereka berdua. Kenapa guna perkataan transform? Sebab ja'ala berbeza dengan khalaqa. Khalaqa Allah cipta daripada tiada bahan kepada ada. Daripada tiada blueprint kepada dia hidup dan dia ada. Tapi ja'ala daripada satu keadaan dia menjadi keadaan yang lain. Daripada kayu menjadi kertas, itu ja'ala. So kedua-duanya membesar bersama mungkin, tetapi salah satunya Allah jadikan ja'alna li ahadihima, salah satunya Allah kurniakan jannatain, dua syurga, atau kita translate sebagai dua kebun. Ada masa yang lain dalam surah An-Naba Allah memanggil hutan ataupun kebun ataupun taman di dunia sebagai jannah. Dalam surah An-Naba. Dalam surah An-Naba kalau kita lihat ayat yang ke-16, wa jannatin alfafa, hutan belantara yang begitu green rainforest. Kalau kita nak translate semacam itulah, wa jannatin alfafa, hutan tebal belantara. Kenapa Allah guna hutan di situ? Dan dalam surah yang sama ayat 31 Allah sebut wa hadaiqa a'naba, kebun. Kenapa tidak jannah? Atau adakah mungkin Allah sudah gunakan jannah di awal, so tak perlu mention dua kali? Kenapa di awal tidak guna hadaiq dan jannah sebagai jannah di syurga? Itu mungkin kita boleh perhatikan dengan lebih dalam. Tetapi yang menarik adalah bila selepas Allah sebelum Allah guna perkataan jannatin alfafa itu, Allah datangkan pelbagai bentuk kesinambungan kerjasama, terutamanya antara langit dan bumi, matahari dan gunung. So proses itu menghasilkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan akhirnya terjadilah hutan hijau yang asyik mata memandang. So boleh jadi Allah iktiraf keasyikan, kecantikan hutan hujan itu dengan panggilan jannah. Dan boleh jadi hutan hujan itu kita belum explore 100%. So dia masih lagi terpelihara. Mungkin kita boleh panggil hutan dara. Kan? Orang tak tahu, tak pernah nampak, tak pernah lihat keindahan, kecantikan di sebalik kehijauan hutan itu.
Itu juga mungkin kenapa Allah guna jannah. Namun kali ini Allah guna jannatain bersebab. Pertama, sebabnya adalah hutan kebun ini dia well protected. Bagaimana bila Allah kata wahafafnahuma binakhlin. Tadi jannataini min a'nab, kebun itu dikenali sebagai kebun anggur. Dan kita tahu untuk menanam anggur kita perlu usaha yang bukan sedikit, pekerja yang bukan sedikit. Sebab anggur adalah tumbuhan yang sangat fragile. So Allah kurniakan kepada lelaki ini bukan satu kebun anggur tetapi 2 kebun anggur. Dan wahafafnahuma, kedua-duanya kami pagari. Allah lagi sekali ambil kredit. Kami pagari kedua-dua kebun itu dengan pohon kurma, binakhlin, dengan pohon kurma. Tuan-puan, cuba cari satu keping tanah dalam dunia yang boleh kita tanam 2 jenis tanaman ini, anggur dan kurma, satu tempat. Anggur, tanaman sangat fragile, perlu kepada suhu tertentu. Basically bukan suhu macam dekat Malaysia 40 darjah Celsius. Kurma, dia perlu kepada suhu tertentu untuk hasilkan buah. Dekat Kelantan hari itu plug shoot. Kurma berbuah. Setahun tak sekali. Tapi ini kali ada satu kebun anggur. Bukan satu, 2 kebun anggur. Dipagari oleh pohon kurma. Dan kedua-duanya anggur dan kurma itu berhasil. Cuba cari satu keping tanah dalam dunia yang kita boleh tanam 2 jenis tumbuhan yang berbeza kutub ini. Dan bukan hanya itu, Allah kata waja'alna bainahuma zar'a. Antara 2 kebun itu kami jadikan sekeping tanah yang zar'a. Allah tidak kata tanah itu boleh ditanam. Allah sebut zar'a. Tanah itu, itulah sumber, itulah contoh kesuburan. Maksudnya tanah itu campaklah apa pun confirm hidup. Zar'a. So dia bukan saja dapat 2 nikmat kebun anggur, tetapi plus sekeping tanah in between 2 kebun itu yang boleh diusahakan ditanam apa jua bentuk. Tuan-puan, adakah ciri-ciri ini, ciri-ciri yang begitu detail ini, Allah hanya beri kepada satu orang lelaki? Atau sebenarnya kita sedang menikmati nikmat yang serupa dalam bentuk berbeza? Kita belajar dengan mudah, dapat kerja, dapat jawatan tinggi, kemudian ada rumah yang selesa, kemudian dapat anak yang mendamaikan. Bukankah setiap satu ada pelajaran tinggi, ada kerja, ada rumah, ada kereta, ada anak bini, ada mak bapak yang baik, ada circle yang baik. Bukankah itu semua dalam bentuk jannataini min a'nabi wa hafafnahu wa binakhlin? Semua itu Allah provide pada kehidupan kita. So basically ayat 32 Allah datangkan contoh. Ada manusia yang Allah bagi bukan satu nikmat, bukan 2 nikmat, tapi bertalu-talu nikmat. Sehingga terkadang nikmat itu dia tidak pun pernah mohon dan tidak pun pernah minta. Dan Allah nak kita sedar bahawa kita sebenarnya mungkin salah seorang daripada 2 orang lelaki yang Allah sedang bawa contoh ni. Yang
yang setiap satu nikmat kita tak perasan, malah kadang waktu reunion kita jumpa dengan kawan lama. Mat, so kau macam mana sekarang? Kau masih kerja lama tu? Hei, aku lain. Aku lepas daripada JAKIM, aku sekarang jadi imam masjid negara. Kau tak tahu aku punya Facebook? Facebook aku, dia punya follower. Twitter jangan cakap. Instagram aku. Tak jauh beza, tuan-tuan. Kehidupan yang Allah portray dalam ayat 32, basically kehidupan kita. Dan lebih malang, kita suka buat perbandingan pula dengan kehidupan orang lain. Sedangkan nikmat-nikmat yang Allah tawarkan, yang Allah ja'alna tu, yang Allah jadikan tu, kita hanya take for granted. So, surah Kahfi adalah satu surah yang sangat menakjubkan. Sebab setiap kali kita lalui, kita akan dapat pengajaran pendidikan yang berbeza-beza. Dan last, saya nak kaitkan surah ini dengan Suratul Nahl. Suratul Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang perut 3 kali. Sekurang-kurangnya 3 kali. Perut yang pertama Allah sebut tentang perut Al-An'am. Perut lembu. Yang Allah kata kami keluarkan daripada celah-celah hampas dan darah labanan. Khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu yang suci dan sedap diminum. Perut yang kedua adalah perut Nahl, perut lebah. Kami keluarkan daripada perut lebah itu mukhtalifan alwanuhu. Syarabun mukhtalifan alwanuhu. Minuman yang pelbagai warna, syifa'un fihi. Fihi syifa'un linnas. Padanya menjadi penawar kepada manusia. Perut kedua. Perut ketiga Allah kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah keluarkan engkau Nazri dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a. Engkau tak tahu apa-apa. 2 perut sudah boleh dinikmati. 2 perut terdahulu, susu keluar sudah boleh dinikmati. Madu keluar sudah boleh dinikmati. Tapi engkau Nazri, waktu engkau lahir engkau tak tahu apa-apa. Engkau jadi beban pula pada orang. Wa ja'alna, kemudian baru kami jadikan engkau as-sam'a wal absar wal af'idah. Baru kami beri kamu pendengaran, penglihatan dan hati yang kuat. Tuan-puan, Allah sudah lama memberikan nikmat-nikmat yang bertubi-tubi pada kita. Namun, apa refleksi kita terhadap nikmat-nikmat itu? So, saya tinggalkan itu pada puan-puan, pada tuan-tuan pada malam ini agar kita dapat sesuatu mungkin daripada ayat 32 bentuk nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Wah, subhanallah. Saya baru berjinak-jinak dalam dunia tadabbur ini dan dalam dunia Quran ini sendiri sebab saya bukanlah dalam background Quran. Jadi bila kita lihat daripada satu perspektif yang di mana setiap baik-baik kehidupan kita ini diserikan dengan cahaya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang nikmat dan juga musibah ni kita pandang sebagai nikmat satu, out of the world kan, kita nampak kan. Dia macam, tak payah pandanglah nikmat kot. Orang lain tak dapat, aku dapat. Tapi bila datang yang satu ujian, kita terus sujud kepada Allah, cakap, ya Allah, aku tak dapat ini, aku tak dapat tu. Ya Allah, kenapa orang sebelah ni langsir dia tebal? Langsir kita ni nipis je ni, kan? Kenapa orang sebelah ni kahwin awal dapat anak, yang kita ni tak dapat anak lagi? Single pun ada lagi, kan? Jadi, berbagai nikmat yang kita portraykan dalam kehidupan kita ini, sebab saya dalam bidang psikologi.
So bila dalam psikologi ini kita ada satu teori yang dinamakan sebagai Abraham Maslow, teori hierarki Abraham Maslow, yang di mana manusia ini sentiasa inginkan satu stages yang lain daripada dia yang dahulu. Sebagai contoh, kalau dah ada makan dan minum cukup, so dia nak ada safety, dia nak ada keselamatan. So dia jadi ada rumah. Sebab tu kalau macam tengok orang-orang yang dahulu, katakanlah kalau zaman-zaman Mesopotamia tu betul, kita kejar binatang beruang makan kita kan. Kalau benda tu betul, jadi kita yang sekarang ini kita dah cut banyak proses. Kita rumah makan dan minum disajikan dengan ada gaji yang diberikan. Dengan gaji juga kita ada safety, kita ada rumah. So manusia always need evolution, dan kadang-kadang evolution manusia itu tidak disandarkan dengan nas-nas Al-Quran dan juga hadis yang membuatkan kita dibutakan. Nikmat pun kita dibutakan, ujian pun kita dibutakan. Last kita tak tahu, oh kita ni sebenarnya ke arah pas untuk mardatillah ataupun ke laut. Kan kita tak nampak benda tu. Jadi alhamdulillah pada ayat 31 dan 32 surah Al-Kahfi ini memberikan satu gambaran kepada kita back to the basic balik. Kita tarik diri kita sekejap, kita rehatkan diri kita sekejap, kita duduk sejenak. Malam sebelum tidur, betapa banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita dan betapa banyak yang kita berikan kembali kepada Allah. Itu persoalan dia. Jadi insya-Allah dalam kita sebelum kita menutup kita punya session pada hari ini, mungkin daripada Ustaz Fauzan ada call to action kepada para penonton kita ataupun ada baik-baik nasihat yang ingin diberikan kepada para penonton. Mungkin daripada Ustaz Fauzan 5 minit dan Ustaz Nazri 5 minit insya-Allah. Okay, dipersilakan Ustaz. Terima kasih pada moderator. Jadi pengajaran yang mungkin kita boleh dapat daripada ayat yang saya tadi, ayat 31, adalah kita sebagai seorang Muslim ni perlu sentiasa ada cita-cita untuk masuk dalam syurga Allah, untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita sentiasa melakukan amal ibadat ya, dengan motivasi untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ayat Ustaz Nazri tadi, masya-Allah ya, saya dapat pencerahan tentang maksud apa jannat nakhlin apa semua tu. Jadi kita sebagai manusia seperti mana yang Ustaz Lutfi sebut tadi lah ya, kita ni orang, kalau guru saya pernah sebut, kita perlu kena sentiasa menganggap kita ni orang yang paling banyak diberi nikmat, tapi ni kita ialah orang yang paling kurang bersyukur. Jadi sentiasa kita kena tambahkan syukur dengan setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ustaz Nazri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat 32, tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah datangkan contoh ini dan lelaki yang diberi nikmat, cuba perhatikan dalam banyak-banyak nikmat yang Allah beri itu, yang mana satu nikmat yang benar-benar diusahakan oleh lelaki tersebut. Allah mulakan dengan ja'alna li ahadihima jannatain. Kami beri salah seorang daripada keduanya 2 kebun dari anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, dan kami kelilingi dia dengan pohon-pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di tengah antara keduanya ada tanah yang begitu subur. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam banyak-banyak itu, kalaupun kita boleh detailkan, lelaki ini hanya boleh usahakan ada pekerja, dia pilih benih anggur dan dia pilih pokok kurma untuk ditanam. Itu je. Tapi yang lain yang menumbuhkan, yang menyuburkan, yang menurunkan hujan dari langit, yang memastikan ia terpelihara, yang menjaganya siang dan malam, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab terkadang kita merasakan ini hasil tangan aku. Nanti akan ada ayat itu. Lelaki ini masuk dalam keadaan zalim, wa huwa zalimu li nafsihi, dan akhirnya memang akan ada perasaan begitu. Kita terkadang bila balik ke rumah sandar di kerusi, melihat anak-anak berlarian, orang rumah di dapur, melihat TV besar 65 inci di rumah, dan kita rasa, wow, ini hasil usaha aku selama ni.
Bukankah itu satu bentuk pengulangan terhadap kesilapan yang sama yang dilakukan oleh lelaki ini? Kita melihat nikmat bukan dalam bentuk yang sepatutnya kita melihatnya. Tapi apapun dalam tempoh yang begini singkat, saya nak mencuri juga pesanan daripada Ustaz Fauzan tadi. Sememangnya kita dikehendaki untuk sentiasa mencari jalan agar hadirkan rasa syukur pada nikmat-nikmat yang Allah beri. Bukankah itu janji ataupun sumpah iblis depan Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Engkau akan dapati sedikit dari hamba-hambamu yang bersyukur. So kalau kita boleh jadi hamba yang bersyukur, impian kita seperti Nabi Ibrahim tu, yang Allah iktiraf dia syakiran li an'umihi, kan? Dia mensyukuri beberapa nikmat Allah. Impian kita semacam itu, tapi at least kalau kita boleh usahakan untuk bersyukur, maka kita boleh tergolong dalam golongan minoriti yang menafikan janji iblis tu. Dan aktiviti syukur tertinggi dan terindah adalah solat. Aktiviti syukur tertinggi adalah solat. So once kita cuba perbaiki tambah baik solat kita, tambah baik nilai syukur, maka Allah bukan sahaja boleh kurniakan 2 syurga, tetapi mungkin 3, 4, 5, 6 dan kalau dalam dalam ayat 31 tadi, asawir, sirah muntahal jumuk, satu jamak yang unlimited. Wallahu a'lam. Subhanallah. Jadi sebenarnya nak menzahirkan rasa syukur tu sangat dekat dengan kita, tapi disebabkan rutin perbuatan tu telah menjadi perbuatan tu telah menjadi rutin. Jadi dia rasa macam, yalah, aku kena makan, aku kena pergi kerja, aku kena tidur. Sehingga kita terlupa bahawa solat ini sebagai satu pengabdian rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, saya dapat terlalu banyak daripada kedua panel kita, daripada Ustaz Nazri dan juga Ustaz Fauzan, dengan penceritaan tentang nikmat, penceritaan tentang syurga, yang membuatkan kita ini rasa, ya Allah, kerdilnya kita. Sehingga kan kita rasa macam betapa Allah tu rasa macam jauhnya Allah Ta'ala ni. Tapi ingatlah dalam surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah ni sangat dekat. Kita je yang buat-buat jauh. Kita ni je yang overthinking, yang merasakan Allah tu jauh. Tapi sebenarnya fa inni qarib. Allah tu sangat-sangatlah dekat. Jadi sebagai penutup, ingatlah pesanan daripada satu lagu nasyid yang popular satu zaman dahulu, Raihan. Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Dan 5 perkara ini tuan-tuan tahulah sendiri, iaitu di mana muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, dan yang terakhir sekali, hidup sebelum mati. Jadi duduk ke belakang sejenak. Kita jangan jadi seperti mana pemilik kebun tu kan, duduk, oh ini semua aku ni, kan, semua aku ni, bukan Allah Ta'ala yang bagi. Jadi insyaAllah saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton, viewer kita di Facebook Tadabbur Center. Dan ada juga di kalangan di ruangan komen yang saya nampak ada yang kena positif COVID-19, ada yang masih kuarantin. Macam Ustaz Fauzan kita pun katanya ada simptom-simptom tu, ya Allah. Kita doalah kan, berikan kesembuhan, tak adalah kena positif. Dan insyaAllah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu atas kelemahan diri saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz Nazri dan Ustaz Fauzan. 1 jam bersama dengan Tadabbur Center, dan juga tidak dilupakan viewer, penonton, follower di Facebook yang menonton daripada awal sehingga akhir. Dan jika terlepas, boleh lihat kembali rakaman yang akan dipaparkan di Facebook Tadabbur Center, insyaAllah. Jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian,
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Lutfi. Terima kasih juga Ustaz.